Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dan tidak lupa juga selamat sejahtera. Cikgu minta maaf hari ini kita tidak dapat belajar secara Google Meet. Hari ini kita ber-PDR secara offline ya. Cikgu harap semua sudah bersedia untuk pelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu minta kamu tunggu sebentar kerana cikgu hendak paparkan PowerPoint cikgu untuk pelajaran kita pada hari ini. Baik, mari kita mulakan pelajaran kita pada hari ini iaitu Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Syariman. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah unit 15, Indahnya Seni dan Budaya Kita. Okay, cikgu. Murid-murid boleh terus rujuk buku aktiviti ya, bukan buku teks ya. Boleh terus rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 15. Baik, murid-murid, apakah objektif yang perlu kita capai pada hari ini? Hari ini kita akan cuba capai objektif, dua objektif yang cikgu cuba fokuskan, dan objektif pertama kita ialah iaitu pada akhir pembelajaran murid-murid dapat memberi penjelasan secara bertata susila tentang perhiasan diri tradisional dengan ayat yang lengkap. Dan objektif kedua yang perlu kita capai pada hari ini ialah murid-murid juga dapat memberi penjelasan secara bertata susila tentang kuda-kuda dalam pencak silat dengan ayat yang lengkap. Baik, ada dua kita akan fokus pada hari ini, iaitu di bawah kemahiran, iaitu murid-murid dapat memberi penjelasan secara bertata susila. Yang pertama ialah tentang perhiasan diri, iaitu pada muka surat 15, dan yang kedua ialah tentang kuda-kuda dalam pencak silat pada muka surat 16. Okey, mari kita teruskan. Baik, sebelum cikgu teruskan, apa dia itu maksud bertata susila? Baik, biar cikgu terangkan. Bertata susila di sini ialah sinonimnya ataupun seerti dengan baik budi bahasa, beradab, sopan santun, berbahasa, baik kelakuan, baik akhlak, elok perangai, baik hati, tahu adat dan tertib. Ini dia maksud bertata susila. Okey. Baik budi bahasa, murid-murid tu ada adat, beradab, sopan santun. Mana cukuplah ibu bapa kamu mengajar kamu dengan kelakuan yang baik. Ibu bapa kita ajar kita bagaimana hendak berkelakuan bila berhadapan dengan orang. Jadi bila bercakap dengan orang juga, ibu bapa kita telah ajar kita bercakap dengan sopan santun. Bila berkelakuan di tempat orang, kena tunjuk kelakuan yang baik. Jangan tunjuk kelakuan kita yang tidak baik. Okey, seterusnya. Mari kita lihat muka surat 15. Iaitu apa yang kita hendak bincangkan pada hari ini, iaitu aktiviti 1, berikan penjelasan secara bertata susila, kemudian lakonkan. Baik, murid-murid boleh lakonkan di hadapan ibu bapa murid-murid. Sekarang ni kita buat secara offline, jadi cikgu tak dapat melihat murid-murid. Okey, baik. Lihat muka surat 15, buku aktiviti jilid 2. Okey, baik. Di pada muka surat ini terdapat beberapa gambar. Okey, gambar yang pertama dan gambar kedua sampai gambar kelima adalah
gambar tentang perhiasan diri tradisional. Perhiasan diri tradisional. Perhiasan diri di sini ialah perhiasan diri orang perempuan Melayu, dan ia adalah tradisional. Okey. Perhiasan diri yang dipakai oleh mungkin nenek kita, ibu kita, yang telah lama. Okey. Alat hiasan ini telah lama diguna pakai. Okey. Baik, mari kita lihat perbualannya. Okey. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Alia, apa respon Alia? Alia cakap, cantiknya. Agak-agak kamu, apa jawapan seterusnya? Di sini cikgu sertakan jawapan yang cikgu sediakan untuk murid-murid. Murid-murid boleh ikut jawapan yang cikgu beri atau murid-murid boleh ubah jawapan berdasarkan pemahaman murid-murid. Okey. Jawapannya yang pertama. Okey, untuk tempat yang pertama. Okey. Cantiknya alat-alat hiasan ini, nenek. Ya. Okey, yang berwarna hitam itu dah ada pada perbualan itu, pada dialog itu. Yang berwarna merah sahaja kamu tulis di tempat kosong. Okey, jangan tulis nombor ya. Tulis ayatnya sahaja. Cikgu letakkan nombor ni supaya mudah kamu untuk kenal pasti di mana tempat untuk diisi dengan jawapan. Okey. Kita teruskan perbualan seterusnya. Nenek berkata, "Ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga." Emas, perak dan tembaga. Okey. Jika diperbuat daripada emas, cuba fikirkan apa agaknya jawapannya. Jika alat hiasan itu diperbuat daripada emas, agaknya apakah jawapannya sesuai untuk kita lengkapkan di sini? Baik, cikgu ada cadangan jawapannya. Ya, jika diperbuat daripada emas, pasti harganya lebih mahal. Murid-murid jangan murid-murid boleh ubah jika murid-murid ada jawapan lain yang lebih baik. Seterusnya, ini pending. Ini pending, bukan penting. Ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Cuba tengok gambar di atas. Kat mana, apa dia pending? Pending ni berbentuk seperti tali pinggang. Dipakai di mana ni? Di bahagian mana agaknya? Okey. Kita lihat jawapan dia untuk tempat yang ketiga. Tempat isi yang ketiga, apa jawapan dia? Okey. Pending dipakai seperti kita memakai tali pinggang. Biasanya lelaki yang memakai tali pinggang. Perempuan pun ada, tapi tidak banyak. Okey. Zaman sekarang ni, di zaman moden, ramai wanita memakai tali pinggang. Pada zaman dahulu pun ada. Mereka memakai pending sebagai tali pinggang yang diperbuat mungkin daripada emas, perak atau tembaga. Seterusnya, ini mesti cucuk sanggul. Mesti cucuk sanggul. Apa dia cucuk sanggul? Lihat gambar di atas. Hiasan yang diletakkan di bahagian kepala atau letakkan di bahagian rambut. Apa jawapannya untuk nombor 4? Ini mesti cucuk sanggul. Cucuk sanggul dipakai sebagai hiasan pada rambut. Ya. Okey. Baik. Kita teruskan. Ini pula namanya dokoh. Cuba lihat tempat yang kelima, tempat kosong yang kelima. Apa jawapan yang perlu kita isikan di sini? Alia cakap apa? Apakah respon Alia? Mari kita lihat jawapan untuk Alia. Ya, dokoh ini seperti rantai.
Dokoh ini seperti rantai. Cuba lihat hiasan yang dipakai di baju, yang diletakkan di hadapan baju. Ini dah dokoh. Okey, dokoh. Okey, dokoh ini seperti rantai. Seterusnya nenek cakap, untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Baik, Alia cakap gelang tangan. Nombor 6, apa yang Alia katakan? Mari kita lihat apa jawapan yang cikgu sediakan. Gelang tangan ini cantik dipakai di kedua-dua belah tangan. Tengok gelang tangan besar, gelang tangan dia. Mungkin diperbuat daripada emas, perak ataupun gangsa. Okey. Baik, seterusnya. Betul Alia, nenek cakap, nenek kata, betul Alia. Anting-anting pula, anting-anting pula jawapan untuk nombor 7. Cadangan cikgu, jawapan untuk nombor 7 ialah anting-anting pula dipakai sebagai hiasan di telinga. Lihat gambar yang pertama, anting-anting dipakai di bahagian telinga. Okey, mana yang murid-murid yang tidak pernah mendengar perkataan anting-anting, inilah anting-anting ya. Biasa orang sebut subang. Okey, subang. Sekarang zaman dahulu biasanya kita guna anting-anting. Baik. Nenek cakap bijak cucu nenek. Alia jawab untuk jawapan nombor 8. Ya, terima kasih nenek. Okey, seterusnya. Kita baru selesai untuk muka surat yang kelima, muka surat 15. Jadi cikgu minta murid-murid buat secara bertata susila. Tulis dengan baik. Tulis tu pastikan tulisan kamu cantik. Lengkapkan muka surat 15. Okey. Tulisan tu biarlah tulisan tu tegak, jangan sengit. Okey. Baik, mari kita lihat seterusnya muka surat ke-16 dan kita akan bincangkan tentang kuda-kuda dalam pencak silat. Bukan pencak ya, silat. I atas, italik. Italik. Kuda-kuda dalam pencak silat. Mari kita lihat petikan ini. Okey, apa yang diterangkan tentang kuda-kuda? Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan tahan. Okey, ada 5 kedudukan kuda-kuda. Lihat gambar yang pertama, siap sedia. Kuda-kuda tengok kakinya macam mana. Kakinya rapat, tangannya di mana? Di bahagian pinggang. Baik, gerakan yang kedua. Kuda-kuda samping. Kaki digerakkan. Kaki mana digerakkan? Okey, lihat. Gambar yang ketiga, kuda-kuda depan. Kaki tu digerakkan ke hadapan. Tu kuda-kuda depan. Yang keempat, kuda-kuda silang. Okey. Kuda-kuda silang, kakinya dikeluarkan menyilang secara menyilang. Dan yang akhir sekali ialah pergerakan kuda-kuda belakang. Baik, mari kita lihat perbualan pada muka surat 16. Okey, saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Saya ulang, saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Okey. Boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Kawan Imran bertanya, bolehkah saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Imran pun berkata, boleh. Kuda-kuda ialah, apakah jawapannya? Agak-agak kamu apa dia?
Boleh. Kuda-kuda ialah apa? Kita tengok nombor 1, tempat kosong yang pertama. Agaknya jawapannya apa? Kita tengok cadangan jawapan yang cikgu sediakan di sini. Ya, boleh. Kuda-kuda ialah gerakan asas dalam pencak silat. Cikgu ulang. Boleh. Kuda-kuda ialah gerakan asas dalam pencak silat. Okey, murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid, murid-murid hanya perlu isikan yang berwarna merah sahaja di tempat nombor 1 ini. Yang berwarna hitam sudah ada, ya. Jangan ditulis 2 kali. Okey, ini jawapan yang cikgu dapat dan cikgu berikan pada kamu, okey, sebagai jawapan, cadangan jawapan. Jika kamu ada jawapan lain, kamu boleh bina jawapan tersebut. Okey, seterusnya. Apakah, Kaum Imran berkata, apakah jenis-jenis pergerakan kuda yang telah kamu pelajari, Imran? Agak-agak kamu apa jawapan dia? Ya, di atas ni. Dia semua jawapan yang ada di atas ni. Jadi jawapan Imran pun berkata, untuk jawapan yang kedua, mari kita lihat apakah jawapan Imran. Ya, saya mempelajari 5 jenis gerakan kuda-kuda. Saya ulang, saya mempelajari 5 jenis gerakan kuda-kuda, iaitu gerakan siap sedia untuk gambar yang pertama, kuda-kuda samping, gambar yang kedua, kuda-kuda depan, gambar ketiga, kuda-kuda silang, dan akhir sekali kuda-kuda belakang. Okey. Kawan Imran pun berkata, mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Dia bertanya, mengapa pergerakan kuda-kuda ini penting? Agaknya apa jawapan Imran? Mari kita lihat jawapan Imran. Ya, pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat untuk persiapan menyerang lawan, sekaligus mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan. Saya ulang, pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat untuk persiapan menyerang sekaligus mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan. Murid-murid boleh lihat jawapan yang cikgu ambil pada petikan di atas ini. Okey. Seterusnya, mengapakah kamu belajar silat, Imran? Kawan Imran bertanya sekali lagi, mengapakah kamu belajar silat, Imran? Apa jawapan Imran agaknya untuk tempat kosong yang keempat? Imran pun berkata, saya belajar silat untuk kecergasan dan mempertahankan diri. Itu jawapan Imran. Dia bukan belajar silat untuk suka-suka, ada sebab, untuk kecergasan dan mempertahankan diri. Dan kawan Imran pun berkata, tahniah Imran. Imran pun menjawab, terima kasih. Sekali lagi cikgu ingatkan, cikgu minta murid-murid untuk melengkapkan jawapan pada muka surat 16 ini dengan tulisan yang cantik. Jangan kelam kabut. Okey, jangan buat tergopoh gapah. Buat secara bertata susila. Tulis secara bertata susila supaya tulisan kamu nampak lebih cantik. Belajar untuk menulis dengan cantik. Seterusnya kita pergikan, okey, yang ini bukan fokus utama kita hari ini. Okey, yang ini cikgu untuk kita buat saja, kita buat tapi bukan fokus utama. Baik, kita lihat aktiviti yang kedua. Susun manual cara membuat batik lukis. Kemudian baca. Okey, kamu susun dahulu. Kamu perhatikan. Okey, agak-agak kamu kalau jika kamu tidak pasti, kamu boleh bertanya pada ibu bapa. Kita lihat cara membuat batik lukis. Membuat batik lukis. Okey. Di dalam bilik pendidikan kesenian terdapat manual tentang cara membuat batik lukis. Langkah-langkah menghasilkan batik adalah seperti yang berikut. Okey, kamu tak perlu scan QR code ni kerana cikgu dah
cuba buat, cuba scan, memang tidak ada apa-apa. Okey. Jadi kamu perhatikan, ada 6 langkah di sini. Yang pertama disebut warnakan corak-corak, basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Yang ketiga, jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti warna. Yang keempat, lukis corak batik di atas kain putih. Yang kelima, canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Yang terakhir, rendam kain dalam larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warnanya. Baiklah murid-murid, murid-murid jika tidak faham, murid-murid boleh lihat dalam Google. Murid-murid boleh Google ataupun boleh bertanya pada ibu bapa. Agak-agak yang manakah langkah yang pertama? Okey, mana langkah yang kedua? Baik, cikgu dah sediakan jawapan di sini. Okey, kita lihat langkah yang pertama. Cuba teka, agak-agak yang mana nombor 1? Adakah warnakan corak-corak? Adakah jemur kain? Terus jemur kain. Adakah rendam kain? Apa jawapannya? Okey. Ya, jawapan yang pertama ialah lukis corak batik di atas kain putih. Ya, lukis dahulu corak batik di atas kain putih. Baik, apakah langkah selanjutnya? Langkah kedua ialah kemudian barulah canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Okey, langkah ketiga ialah warnakan corak-corak pada corak yang kita telah buat tadi. Warnakan corak-corak. Seterusnya langkah keempat, barulah kita rendam kain dalam larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warnanya. Untuk mengekalkan warnanya supaya warnanya tidak pudar. Okey. Dan yang kelima, basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Kena basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Supaya tak nampak lagi kesan lilin. Dan akhir sekali, sudah tentu jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti warna. Baiklah murid-murid, yang ini pun mudah. Okey, murid cuma lengkapkan seperti yang cikgu telah tunjukkan dan cikgu minta murid-murid dengar apa yang telah cikgu katakan. Apakah langkah-langkah untuk membuat batik lukis? Jika murid-murid tidak faham, murid-murid boleh ulang balik PowerPoint ini, okey, supaya kamu dapat pemahaman yang lebih jelas. Itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu mohon maaf kerana tidak dapat buat PDPR kita secara Google Meet. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih daripada cikgu.